pertama sekali kita nak bercakap mengenai MAS. Saya cakap hari tu kan, saya dah bagi tahu berkenaan dengan apa orang kata Zafrul ni. Saya kadang-kadang kecewa juga dengan Zafrul ni kan. Tapi nak marahkan dia 100% pun tak boleh, sebab dia ni bukan, saya tak tahulah, minta maaf lah Zafrul kalau anda menonton benda ni dan anda terasa dan tersinggung dengan apa yang saya cakap. Tapi saya minta maaf, saya tak nampak anda punya kompetensi. Pada awal-awal PKP dulu dia kata kita tidak akan meminjam daripada kerajaan, keadaan keuangan kita stabil, kita takkan mampu kita mampu untuk membayar duit BPN biro pula, bantuan prihatin negara dan sebagainya kan. Sekali tengok rupanya tak perlu. Perlu. Kerajaan akan pinjam 35 bilion daripada duit dalam negara. Bukan setakat kerajaan kena pinjam 35 bilion, maksudnya duit MARA, duit tabung haji, KWAP, PNB, Petronas, KWSP dan sebagainya. Namun begitu, sekarang ini apa yang berlaku kalau kita tengok dekat dekat berita hari ini iaitu mengenai ini. Tiada cadangan, saya nampak. Tiada cadangan selamatkan Malaysian Airlines. Okey. Kenapa dua perkara ini berkait rapat? Saya nak bagi tahu Zafrul satu perkara. Zafrul, dengar cakap saya Zafrul. Pertama dahulu saya cakap jangan guna cash yang ada, guna buat pinjaman, sebab kita punya credit rating pada masa itu bagus. Kau tak nak dengar. Akhirnya kau mengaku juga kena buat pinjaman. Dah sekarang ni kau buat pinjaman pula, kau guna duit dalam negara. Jangan Zafrul, jangan guna buat pinjaman luar negara. Sekarang ini kenapa pinjaman dalam negara ini kita kurang, jangan buat dahulu. Kita buat pinjaman luar negara dulu, kita boleh dapat a lower interest dekat luar negara berbanding dengan dalam negara. Dan kedua, ini duit rakyat, jangan pakai dahulu. Ini emergency fund, ini internal money yang kita ada, jangan pakai dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cakap dalam live saya dahulu, bila saya membincangkan ekonomi, saya bagi tahu untuk menyelamatkan negara kita, salah satunya kita kena memastikan pekerjaan. Indikator kepada recession menurut dia, selain daripada GDP dan sebagainya, adalah unemployment rate yang terlalu tinggi. Bila unemployment rate itu lebih daripada 3% berbanding dengan bulan sebelumnya, maka daripada situ kita boleh menjangkakan bahawa recession akan berlaku dalam masa terdekat. Now, apa masalahnya dekat sini? Kenapa saya kata you kena perhatikan what is the biggest company yang GLC yang mana ada ramai pekerja tempatan. Salah satunya adalah Malaysian Airlines. Yes, dia kata kat sini, saya bacakan, kerajaan dan kementerian tidak ada cadangan untuk memberi peruntukan bagi membantu syarikat penerbangan itu, tetapi ada untuk industri penerbangan. Maksudnya MAB ada, untuk industri penerbangan ada. Katanya dalam sidang media. Turut hadir pengerusi KWSP Tan Sri Ahmad Badri. Dalam sidang itu, Tengku Zarul menafikan khazanah akan menyuntik dana 5 bilion kepada MAB. Katanya perkara itu tidak dibincangkan oleh ahli lembaga pengarah khazanah. Saya tidak pernah dengar laporan ini walaupun daripada lembaga pengarah. Dan turut menafikan Malaysian Aviation turut menerima suntikan 5 bilion daripada MAB. Now, isu dia bila kita tak cuba menyelamatkan MAS, dia ada satu bailout yang dibenarkan. Dan ini adalah contoh bailout yang dibenarkan. Kenapa? Dia melibatkan pekerjaan. Berbelas ribu penduduk pula, pekerja tempatan MAS adalah orang tempatan kita. Dan bila mereka tidak ada kerja ataupun kerja mereka tidak secure disebabkan oleh PKP, maka dalam keadaan ini beribu anak tempatan kita akan kehilangan kerja disebabkan oleh perkara ini. So kita nak kata macam mana? Kena bailout. Government kena beli some sort of shares atau kena inject something untuk memastikan perkara itu berlaku. Dan bailing out ini bukanlah satu perkara yang tak pernah dilakukan. Okey, bukan PKR kata jangan bail out dahulu ke? Kita kena bezakan bail out untuk selamatkan anak bini dengan bail out untuk selamatkan pekerja. Dia ada beza benda tu. Dulu bail out MISC umpamanya untuk selamatkan anak Mahathir, itu lain cerita. Masa tu dulu kita bail out MAS. Masa tu Tan Sri Ramli kot, tak silap, tak ingatlah nama Tan Sri tu. Dia beli share emas pada harga RM8, dipaksa oleh Mahathir beli dengan harga RM8. Bila share emas turun ke harga RM3 lebih,
kerajaan bail out, bayar balik dengan dia dengan harga RM8. Jadi itu benda yang tak betul. Dia beli dalam keadaan willing buyer, willing seller. Kita masa tu kerajaan nak bail out, beli dengan harga RM3. Sepatutnya pada keadaan itu. Itu bentuk bail out yang kita tak setuju, yang kita tak benarkan. Tetapi bail out dalam keadaan ini dibenarkan, dibolehkan apabila kita nak menyatakan bahawa perkara itu adalah sesuatu apa kata yang kita nak dengar, yang kita nak lakukan demi rakyat, demi penduduk. Kenapa? Takkan nak selamatkan pekerja MAS je. Okey, saya beritahu macam ni. Once saya dah kira itu, saya dah tunjukkan, siapa yang ikut live saya hari-hari dia tahulah. Dia panggil marginal propensity to consume. Bila rakyat tidak ada duit untuk berbelanja, dia akan tekan panic button. Panic button dia adalah untuk dia nak simpan. Manusia ni bila dia dah tak ada duit nak berbelanja, dia nak simpan. Bila dia nak simpan, ekonomi negara tak bergerak. Bila ekonomi negara tak bergerak, macam mana bisnes-bisnes ni nak berkembang? Dia dominoes effect. Dia akan effect one place to another. Akhirnya bayangkan berbelas ribu yang mungkin perbelanjaan dia costing ratus juta, contoh puluh juta. Dia akan dibelanjakan di perniagaan-perniagaan tempatan, sama ada kecil atau besar. Sekarang ini kita dah kehilangan sumber pendapatan ini, jadi cycle of economy kita dia akan mula slowing down. Dia tak akan berhenti. Ekonomi tidak akan berhenti. This is how economy works. Dia akan slowing down. Dan bila dia slow down, recovery rate dia untuk kita nak recover balik nanti akan ambil masa. Sebab itu kalau kita tengok Keynesian punya teori, dia kata perlu ada intervention daripada kerajaan, perlu ada intervention daripada kerajaan untuk, orang kata apa, untuk injekkan, untuk gerakkan ekonomi itu, sama ada dalam bentuk dana, sama ada dalam bentuk bailout, pinjaman, sama ada dalam bentuk moratorium dan sebagainya. So benda itu perlu ada untuk gerakkan ekonomi. Nah sekarang ini saya tak tahu kenapa dia tak nak selamatkan MAS. Saya tak tahu kenapa harga saya tahu kenapa harga TNB makin meningkat dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Kita dah habis cerita Zafrul. Okey.